Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Julai 2023 bersama saya Nur Syaham Mama Amin. Bekas pengerusi bernama Rasadi Barazi menyatakan sedikit terperanjat apabila bisikannya kepada anak timbalan Perdana Menteri dihebahkan kepada orang ramai. Dihubungi Malaysia Kini, Rasadi mengakui berbisik kepada Nurul Hidayah Zahid yang disifatkan dari seorang berpangkat kakak kepada seorang adik. Ras Adiba menjelaskan di sebalik pendedahan Nurul Hidayah itu dia tetap berterima kasih kerana dengan tindakan tersebut membuatkan ramai orang sedar akan pembabitannya dengan bersatu. Jelasnya lagi apa yang dibisikkan kepada Nurul Hidayah sepatutnya tidak menjadi isu dan menganggap ia adalah salah satu usaha yang dibuatnya. Mengulas mengenai penyertaannya sebagai ahli bersatu, Ras Adiba berkata langkah itu adalah untuk menyokong aspirasi parti berkenaan dan untuk kesejahteraan rakyat. Semalam, Ras Adiba yang mula dikenali sebagai penyampai berita TV3 menyertai bersatu dan menerima watika keahliannya daripada Presiden parti itu, Muhyiddin Yassin. Susulan itu, Nurul Hidayah berharap keputusan Ras Adiba itu tiada kaitan dengan berakhirnya kontrak sebagai senator dan pengerusi bernama baru-baru ini. Nurul Hidayah turut menjelaskan sudah menyampaikan hasrat Ras Adiba kepada Zahid namun bapanya tidak dapat membuat keputusan yang melibatkan perkara besar tersebut. Pengarah pilihan raya PN Muhammad Sanusi Maknur menggesa timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli tidak mencampuri hal ehwal dalaman PN. Sanusi menegaskan Rafizi seharusnya memikirkan urusan PHWN terlebih dahulu yang didakwanya sedang berantakan di Kedah akibat perebutan kerusi. Kenyataan balas Sanusi itu selepas Rafizi mendakwa parti komponen PN sedang berebut kerusi di Kedah. Semasa acara PH Sabtu lalu di Kulim, Kedah, Rafizi mendakwa BN dan PH mampu melancarkan jendera mereka lebih awal daripada PN kerana telah menyelesaikan pembahagian kerusi. Rafizi mendakwa parti komponen PN, Bersatu Gerakan dan PAS sedang berebut sesama sendiri untuk bertanding kerusi di Kedah. Mengulas lanjut, Sanusi berkata rundingan kerusi antara parti dalam PN sudah selesai. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin mengumumkan pada 22 Jun bahawa pembahagian kerusi telah diselesaikan. Sementara Perdana Menteri Anwar Ibrahim pula berkata BN dan PH telah menyelesaikan pembahagian kerusi pada 4 Julai. Kita ke berita seterusnya. Pengerusi DAP Perak Ngah Koming menasihatkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang untuk bertaubat dan berhenti menyebarkan fitnah kepada DAP, khususnya dengan menggunakan retorik kaum dan agama. Memetik laporan Berita Harian Koming berharap dan berdoa supaya Hadi akan kembali ke pangkal jalan kerana tindakan fitnah bukan sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Mengulas lanjut, Koming berkata serangan fitnah berterusan Hadi tidak akan berjaya memburuk dan menjatuhkan parti itu menjelang PRN di 6 negeri akan datang. Koming berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Hadi yang mendakwa parti itu mempunyai agenda perkauman serta menyambung usaha penghapusan Melayu dan Bumi Putera. Ahli Parlimen Marang itu juga mendakwa DAP menggunakan jurubicara dalam kalangan orang Melayu untuk mencapai agenda parti. Kenyataan itu dilihat bertentangan dengan saranan Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein yang mengingatkan semua pihak tidak memainkan isu sensitif khususnya 3R iaitu agama, bangsa dan raja. Susulan itu, polis memaklumkan sedang menyiasat Hadi berikutan kenyataannya mengenai DAP yang disentuh dalam kenyataan minda Presiden PAS. Pada masa sama, Bukit Aman turut mengesahkan sedang menjalankan siasatan terhadap pengerusi DAP Lim Guan Eng berhubung kenyataannya yang menyentuh isu 3R. Diminta mengulas mengenai siasatan terhadap Guan Eng, Koming berkata DAP menyerahkan sepenuhnya perkara itu kepada polis dan yakin ahli Parlimen Bagan itu akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa. Baik, bekas pemimpin UMNO Anwar Musa menegaskan sama sekali tidak gentar dengan suaman yang dikemukakan veteran DAP Lim Kit Siang. Ia berhubung dakwaan Anwar dalam satu ceramah di Bacok yang mengaitkan Kit Siang dengan tragedi rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Hari ini saya dapat surat saman daripada Yang Berhormat Tan Sri Lim Kit Siang. Saya sampai dijemput orang rumah kau, dia kata ada surat. Lim Kit Siang saman saya kerana ucapan saya dibaca. Saya kata tak ada masalah. Saya dah lama sebenarnya tunggu Lim Kit Siang saman saya supaya dia bertemu buku dengan luas. Dia jangan fikir dia boleh bully Anwar Musa. Ya. Saya berpegang pada apa yang saya kata. Dia saman saya
Saya lusa, saya akan arahkan pula lawyer saya saman dia. Sebab dalam Facebook dia kata, Anwar Musa sejak masuk PAS, perkara pertama dia lakukan ialah dia tiru Haji Hadi kerana dia membuat tuduhan-tuduhan yang liar dan tidak berasas. Itu juga cuba mencemarkan kewibawaan saya sebagai orang politik. Maka saya akan mendakwa Lim Kit Siang kerana cuba membuat defamation terhadap saya. Saya harap dia pertahankan diri. Yang dia dakwa saya tak ada masalah. Malam ni pun saya boleh ulang sekali lagi. Supaya lawyer Lim Kit Siang ambil ucapan dibaca, ambil lagi ucapan dijemput. Gabung dua-dua. Bawa ke mahkamah. Terdahulu, Malaysia Kini melaporkan pasukan peguam Kit Siang telah menyampaikan surat tuntutan kepada Anwar berhubung dakwaannya dikaitkan dengan rusuhan kaum yang membawa maut pada 13 Mei 1969. Anwar pada malam Rabu lalu mendakwa DAP mempunyai kepentingan dalam rusuhan itu dan menuduh Kit Siang mengapi-apikan isu Bumi Putra dan bukan Bumi Putra di Kota Kinabalu ketika pembunuhan berlaku di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dalam membuat dakwaan itu, Anwar memetik buku yang menurutnya memuatkan ucapan Kit Siang. Bagaimanapun, Kit Siang berkata buku itu tidak wujud. Baik, sementara itu, 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin Yassin adalah lengkap dengan butiran untuk memaklumkan bekas Perdana Menteri itu mengenai kesalahan yang didakwa tersebut. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib juga memperincikan butiran pertuduhan yang didakwa akan menjadi notis mencukupi kepada tertuduh. Ahmad Akram turut menegaskan bahawa 4 pertuduhan berkenaan menyatakan unsur-unsur kesalahan di bawah Seksyen 23/1 Akta SPRM 2009. Ia juga menyatakan Muhyiddin atas kapasitinya sebagai pegawai awam ketika itu, iaitu Perdana Menteri telah menggunakan jawatan berkenaan untuk suapan RM232 juta. Justru Akram memberitahu adalah terlalu awal untuk mengatakan tuduhan tersebut cacat sedangkan pertuduhan itu lengkap dengan notis mencukupi. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan itu pada 18 April lalu dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Muhyiddin yang juga pengerusi PN memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 10 Mac lalu dan memohon prosiding di Mahkamah Session ditangguhkan. Melalui afidavit sokongan difailkan bersama notis usul itu, Muhyiddin mendakwa 4 tuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Muhyiddin ketika menjadi Perdana Menteri ke-8 didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sindia Berhad, Nepturis Sindia Berhad dan Manfor Sindia Berhad serta Azman Yusof bagi parti berkenaan. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknor menafikan gambar rumah banglo di Sik yang ditularkan pihak tertentu adalah miliknya. Menurut Sanusi, foto lengkap dengan imej Google Map yang cuba dikaitkan dengannya di media sosial adalah tidak benar dan fitnah semata-mata. Sebaliknya, Sanusi menegaskan kediaman terbabit adalah milik abangnya yang bekerja sebagai penyelam dasar laut dan tidak mempunyai kaitan dengan politik. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PN menegaskan tiada satu sen wang miliknya digunakan untuk membina rumah itu. Ini kerana ia dibina sendiri oleh hasil titik peluh abangnya setelah bekerja keras selama puluhan tahun. Tambah Sanusi lagi, kebanyakan penduduk Sik mengetahui bahawa rumah itu milik abangnya dan bukan miliknya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan mengubal undang-undang untuk menamatkan amalan perniagaan Alibaba. Menurut Anwar, amalan itu memberi kesan negatif kepada ekonomi menyebabkan kira-kira 1% kerugian kepada KDNK negara. Alibaba ialah satu bentuk amalan mencari sewa di mana perniagaan yang memenangi projek dan kontrak kerajaan mensubkontrakkan kerja sebenar kepada orang lain. Dalam satu kenyataan hari ini, Anwar berkata amalan sedemikian meliputi pemerolehan, pelesenan, permit, kota dan pemberian subsidi dan geran. Dr. Mahathir Mohamad menyelar Tengku Zafrul Aziz yang terlalu teruja dengan laporan tidak tepat mengatakannya bertemu pelabur yang ingin melabur sehingga RM500 bilion. Bekas Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata laporan itu diperbetulkan sendiri oleh penerbit akhbar tersebut tanpa permintaan daripadanya. Ini kerana kenyataan sebenar pelaburan dinyatakannya adalah sebanyak RM500 juta dibuat naik menggantikan laporan asal. Terdahulu, Tengku Zafrul dalam satu video berkata kerajaan akan menyediakan kapet merah jika terdapat pelabur sanggup melabur RM500 bilion di Langkawi.
Jelas Tengku Zafrul, jika benar jumlah pelaburan itu, maka ia akan menjadi sejarah pelaburan terbesar bagi Malaysia. Pada Sabtu, Sinar Harian melaporkan, Mahathir mendakwa beliau bertemu beberapa orang yang berminat untuk melabur RM500 bilion di Langkawi. Dalam perkembangan lain, Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin hari ini menggesa SPRM menyiasat Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung pemilikan kediaman peribadinya di Kajang Selangor. Bercakap kepada pemberita di Putrajaya, Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bad mendakwa rumah di Sungai Long yang didiami Anwar adalah milik tokey Cina yang penuh misteri. Hari ini saya tampil ke SPRM untuk mendesak satu siasatan dan penjelasan oleh Anwar Ibrahim yang kini merupakan Perdana Menteri Malaysia. Hari ini saya akan serahkan beberapa butiran ataupun dokumen atas sokongan di mana saya telah menerima salinan dokumen sekeping surat yang ditandatangani oleh Sukri Saad yang merupakan timbalan sesulit kepada Perdana Menteri Malaysia. Dalam surat yang dokumen tersebut, pegawai pejabat Anwar Ibrahim mengakui premis yang merupakan kediaman peribadi milik Perdana Menteri ini yang didiami oleh Perdana Menteri di nombor 7 Jalan SL3/3 Bandar Sungai Long 4300 Kajang, yang teman wartawan semua sangat maklum berkenaan lokasinya, di mana dalam surat itu juga telah mengepilkan bil TND dan bil bekalan air, di mana surat itu menyatakan bahawa kediaman itu adalah milik. Bila kita buat carian, kita menemukan dia merupakan seorang tycoon Cina. Persoalan dia bukan Cina tu, persoalan dia seorang tycoon. Persoalan timbul, kenapa Perdana Menteri boleh menjadikan banglo mewah milik seorang tycoon sebagai kediaman peribadi? Pertama, timbul persoalan aspek keselamatan. Soal selamat. Ini Perdana Menteri pertama dalam dunia yang duduk rumah milik orang-orang lain. Adakah selamat dan PM isytihar kepada kerajaan bahawa dia duduk di kediaman milik seorang tycoon Cina? Kedua, soal integriti. Siapa tycoon Cina tersebut? Menurut carian, nama tauke Cina itu terkait projek perniagaan besar bernilai berbilion. Adakah wujud konflik kepentingan dan urusan perniagaan? Bagaimana perjanjian dia duduk situ? Ada kena isytihar, dia Perdana Menteri, kan? Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyaha Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.